Nama diberi Nurliana Syahirah binti Slizan, nombor matrik 1212107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arham bin Muhammad Muzaki, nombor matrik 1212109. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Azam bin Khairul Zarin, nombor matrik 1212110. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Islam bin Mat Saidi, nombor matrik saya ialah 1212111. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad bin Suhardi bin Muhammad Saini, 1212008. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang kajian kami yang bertajuk konsep kebenaran dari sudut pandangan Al-Farabi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kebenaran dapat didefinisikan sebagai perihal yang benar dalam suatu perkara dan sebagainya. Menurut Wikipedia juga, kebenaran ialah merupakan satu konsep yang abstrak. Bila kita menyetujui sesuatu perkara, maka kita akan mengatakan perkara itu benar ataupun mengakui perkara itu membawa ke arah kebenaran. Menurut perspektif barat, secara epistemologi, kebenaran dalam bahasa Yunani yang bererti terlepas dari perhatian, tidak jelas dan tidak terlihat, kemudian ia berubah kepada positif menjadi sesuatu yang dipahami, ditemukan, tampak dan terlihat. Kemudian kebenaran dari perspektif Islam pula dikursuskan kepada terma sentral dalam kajian epistemologi kerana secara umum setiap orang memahami bahawa tujuan pengetahuan dalam Islam adalah untuk mencapai ke arah kebenaran. Seterusnya, masalah kajian. Permasalahan kajian ini untuk mengenal pasti latar belakang Al-Farabi. Permasalahan kajian ini juga ialah apakah kebenaran dari sudut pandangan Al-Farabi dan konsep mencapai kebenaran. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif kajian berikut. Merupakan 3 objektif dalam kajian konsep kebenaran menurut Al-Farabi. Yang pertama, untuk mengenal pasti latar belakang tokoh. Yang kedua, memahami definisi kebenaran dari sudut pandangan Al-Farabi. Yang ketiga, mengenal pasti faktor-faktor kebenaran mengikut pandangan Al-Farabi. Kita sambung kepada skop kajian. Kajian yang dipilih ialah kajian mengenai konsep kebenaran menurut Al-Farabi. Skop kajian ini memfokuskan kepada fakta-fakta yang menerangkan tentang latar belakang tokoh, definisi konsep kebenaran secara terperinci dan juga faktor-faktor kebenaran menurut tokoh. Kajian ini menggunakan kaedah sumber sekunder dengan menggunakan jurnal, buku ilmiah dan carian pustakaan untuk mengumpulkan maklumat berkaitan tajuk. Kita akan masuk ke bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian adalah menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu dan teknik tertentu yang digunakan. Dalam kaedah ini, kami menggunakan kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ataupun adalah kajian yang menurut analisis terhadap bahan dokumen merupakan asas dalam menjalankan penyelidikan. Dalam kajian ini, kami menggunakan 2 perkara. Perkara yang pertama adalah kami menggunakan buku. Buku yang kami gunakan ialah buku Profil Cendekiawan Islam yang ditulis oleh Zulkifli dan buku Penyelidikan Sains Sosial yang ditulis oleh Sabita Malikan. Yang kedua, kami menggunakan pelayar web, iaitu mencari tentang konsep kebenaran menurut Al-Farabi menggunakan laman web Al-Manan. Seterusnya, kami untuk mencari definisi-definisi, kami menggunakan Kamus Dewan edisi keempat, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut Ahmad Firdaus Muhammad Nur dan Khairunisa Abdul Syukur dalam artikel mereka yang bertajuk Al-Farabi dalam sumbangan kepada perkembangan ilmu falsafah Islam. Falsafah merupakan satu usaha untuk mencari kebenaran, dan kebenaran itu sebenarnya hanya Allah. Sebab kalau kita cuba mencari erti hakikat hidup, maka ini adalah falsafah. Hakikat hidup yang sebenar hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Segala perkara yang kita ketahui berdasarkan apa yang diberitahu oleh Allah, maka itulah yang benar dan mutlak. Seterusnya, menurut Idris Zakaria dalam artikel beliau Al-Farabi dan usahanya mengembangkan falsafah, terdapat satu bukti ilmiah yang menunjukkan kealiman dan ketokohan Al-Farabi dalam selok-belok pemikiran Greek.
Hasil dari bacaan dan penyelidikan yang mendalam, beliau telah berjaya menyiapkan sebuah komentar falsafah yang terkenal. Menurut Muhammad Wiono, dalam artikelnya Pemikiran Filsafat Al-Farabi pula, Al-Farabi menduduki posisi yang sangat istimewa di jajaran para filosof Muslim. Terbukti pemikirannya masih mengilhami pemikiran falsafah parimatitik lainnya. Maxinan memuji Al-Farabi sebagai pemikir Muslim pertama yang setiap kalimatnya bermakna. Bahkan Ibn Khaldun memujinya sebagai filosof Muslim yang tidak mungkin tertandingi derajat keilmuannya. Seterusnya kita lanjutkan perbincangan kita kepada tajuk seterusnya, iaitu latar belakang tokoh. Al-Farabi bukanlah nama beliau yang sebenarnya. Nama beliau yang sebenarnya ialah Abu Nas Muhammad bin Larhan Ibnu Uzalah Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Wasij pada tahun 259 Hijrah 872 Masihi. Wasij itu ialah sebuah perkampungan kecil di daerah Pembandar Farah. Ayahnya yang berasal daripada Iran dan menikahi wanita Turki dan kemudiannya menjadi perwira tentera Turki. Wanita itu ramai berpendapat bahawa Al-Farabi ini ialah merupakan seorang Parsi. Al-Farabi menerima pendidikan awal sama seperti kanak-kanak yang lain, iaitu penekanan kepada pemahaman Al-Quran yang dijalankan sama ada bersama tutor, persendirian ataupun di masjid-masjid. Kemudian apabila meningkat dewasa, pendidikan ini dilanjutkan kepada subjek-subjek yang lebih komprehensif seperti nahwu, kesusasteraan, ilmu-ilmu keagamaan terutama fiqh, tafsir, ilmu hadis dan aritmetik asas. Bila perasaan ingin tahu ini membuat beliau meninggalkan rumah dan merantau ke tempat lain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan beliau. Mari kita lihat satu persatu kebenaran Al-Farabi. Kita akan masuk kepada kebenaran ketuhanan dan alam semesta. Kebenaran ketuhanan dan alam semesta, Farabi berpendapat bahawa perkara yang paling penting dalam hidup ialah tentang ketuhanan. Beliau juga menegaskan bahawa sesuatu yang wujud mempunyai dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mukmin al-wujud dan keadaan yang kedua adalah wajib al-wujud. Kita akan masuk kepada bahagian yang kedua, ialah kebenaran mengenai teori imanisasi. Teori imanisasi ialah teori tentang kewujudan alam semesta, tentang kewujudan alam daripada Allah tanpa alat atau gerak tetapi melalui akal. Tujuan Al-Farabi mengemukakan teori ini adalah untuk menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan masuk kepada kebenaran yang terakhir, iaitu kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu, menurut pandangan Al-Farabi, ilmu boleh digariskan kepada 5 cabang utama. Yang pertama ialah ilmu al-lisan, iaitu ilmu al-lisan ini ialah mengenai ilmu linguistik. Ilmu yang kedua ialah ilmu al-mantiq. Ilmu al-mantiq mengenai ilmu logik. Ilmu yang ketiga ialah ilmu at-ta'lim. Ilmu at-ta'lim mengenai ilmu matematik. Ilmu yang keempat ialah ilmu at-tabib. Ilmu at-tabib dan ilmu al-ilahi, iaitu mengenai sains fizik dan sains metafisik. Seterusnya, terdapat banyak faktor-faktor kejayaan terhadap kebenaran Al-Farabi. Antaranya ialah minat yang mendalam terhadap falsafah. Menurut Ibnu Abi Usaybiyah, beliau meriwayatkan bahawa Al-Farabi telah bekerja sebagai qadi, tetapi jawatan itu disandang hanya untuk sementara waktu. Beliau berhenti setelah minat terhadap ilmu falsafah yang telah mempengaruhi jiwanya. Bertolak dari minatnya itu, beliau telah mengubah corak hidupnya dengan cara berhijrah keluar dari daerahnya menuju ke pusat-pusat pengajian untuk menuntut ilmu sekaligus mengembangkan falsafahnya. Di sini dapat kita simpulkan, minat yang tinggi seseorang dalam sesuatu bidang dapat menjamin potensi kejayaan dalam mencapai matlamatnya. Antara faktor yang membawa kepada kejayaan terhadap kebenaran berdasarkan pendapat Al-Farabi, yang pertamanya ialah minat yang mendalam terhadap falsafah. Menurut Ibrahim Madkur, dijelaskan bahawa Al-Farabi sewaktu di Farab telah mempelajari ilmu-ilmu fiqh, hadis, tafsir, Al-Quran dan juga bahasa. Sementara Ibnu Abi Usaybiyah pula meriwayatkan bahawa Al-Farabi telah bekerja sebagai seorang qadi, tetapi jawatan itu disandangnya untuk sementara waktu sahaja.
Beliau berhenti di pertengahan jalan setelah minat terhadap ilmu falsafah yang telah mempengaruhi jiwanya. Adapun soal asal mula beliau berminat dan terus serius dalam ilmu falsafah itu, menurut Ibnu Abi Usaybiyah ialah pada suatu hari seorang insan telah memberikannya sejumlah buku-buku Aristotle. Beliau setuju untuk melihatnya. Setelah melihat, Al-Farabi setuju pula untuk membacanya sehingga ia dapat memahami dengan baik dan seterusnya menjadikan Al-Farabi seorang tokoh falsafah. Dari waktu itu, Al-Farabi terus menumpukan minat dan perhatiannya kepada ilmu falsafah. Dilanjutkan lagi dengan faktor seterusnya, iaitu ketinggian karya Al-Farabi dan pemikirannya yang membawa kepada kejayaan terhadap pemahaman yang jelas tentang kebenaran. Sebahagian besar karya Al-Farabi adalah ulasan dan penjelasan terhadap filsafat Aristoteles, Plato, Plinius dalam bidang logika, fisika, etika dan metafisika. Namun, menurut Hanafi, 1990, Al-Farabi lebih dikenal sebagai pengulas Aristotle. Karya Al-Farabi tersebar di setiap cabang ilmu dan sekitar lebih dari 100 karya. Selanjutnya, Al-Farabi menurut Nukalis Majidid dikutip dari kitab Ihsa Al-Ulum membagi ilmu dalam 3 hal. Pertama, ilmu yang membahas semua wujud dan pelbagai hal yang terjadi padanya sebagai wujud. Kedua, ilmu yang membahas tentang prinsip demonstrasi burhan dalam teori partikular, iaitu ilmu yang berdiri sendiri kerana penelitiannya tentang wujud tertentu seperti ilmu logika, mantik, ilmu ukur, matematik dan ilmu yang lainnya yang membentuk keseluruhan ilmu tersebut. Seterusnya kita sambung kepada kesimpulan kajian ini. Di akhir kajian ini kami dapati bahawa kajian ini telah memenuhi kehendak objektif sekaligus menjawab persoalan kajian dalam menerangkan konsep kebenaran menurut pandangan Al-Farabi. Berdasarkan kajian, Al-Farabi mempunyai karya pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam, terutama dalam mantik dan filsafat. Beliau juga antara salah satu filosof yang produktif dalam meraihkan berbagai karya tulis. Al-Farabi dikatakan mengemukakan idea menjadikan ilmu logik lebih mudah, iaitu dengan mengkategorikan ilmu logik kepada 2 bahagian, iaitu idea dan bukti. Selain itu, beliau bukan sahaja membuat sumbangan besar terhadap masyarakat dan budaya Arab, malah mengkolaborasikan falsafah ke dalam ajaran Islam. Al-Farabi telah menjadikan ilmu itu selari dengan agama, praktikal dan tidak bercanggah dengan agama. Teori-teori beliau juga mengangkat martabat seorang Muslim yang kini menjadi sumber rujukan barat di dalam bidang falsafah. Teori-teori falsafah beliau bukan sahaja berkisah tentang falsafah Yunani, malah bidang ini merangkumi beberapa cabang bidang lain seperti metafizik, logik dan falsafah politik. Akhir sekali, seharusnya masyarakat hari ini, khususnya para pelajar, dapat menjadikan tokoh-tokoh Islam yang hebat ini sebagai idola dan pembakar semangat yang menaikkan motivasi mereka untuk lebih berusaha dan berjaya.